Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Rosnizan. Baik, tanpa buang masa, jom kita sambung balik kelas kita, cikgu. Okey, boleh Akmal? Okey, seterusnya kita tengok pada soalan contoh untuk kertas 2 bahagian A. Okey. Yang ni kertas 2, kita tahulah kertas 2 dia ada soalan struktur dan juga soalan esei. Tapi kita pergi dulu kepada soalan struktur lah. Bahagian A. Okey, kita tengok yang pertama boleh Akmal? Silakan, cikgu. Okey, murid kita di rumah bersedia? Ya. Sentiasa bersedia, alhamdulillah. Haikal Daniel pun dah bersedia, dia nak jawab tu. Tak sabar nak Sekejap, jawab. Haikal. Kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita tengok soalan, apa sahaja soalan, nombor soalan, tak kisahlah. Yang pertamanya yang atas ni kita panggil stimulus, iaitu kita panggil rangsangan. Apa rangsangannya? Rangsangannya kepada murid di mana apabila dia baca dia punya soalan berkenaan, kita panggil soalan lah, soalan ataupun item berkenaan, maka dia akan fikir yang ni tajuk, memang sekarang ni kita belajar gelombang, tapi dia akan fikir yang ni tajuk gelombang bahagian mana. Maka di situlah dia punya nota-nota yang dia belajar, apa ilmu yang dia belajar semua, dia akan muncul semulalah dalam otak dia lah. Kalau muncul depan tu dia ada buku dia. Nanti meniru susah pula nanti. Okey Akmal. So yang ni saya baca dulu Akmal. Okey, Rajah 1 menunjukkan sebuah kapal memancarkan gelombang bunyi pada frekuensi 1000 kHz untuk menentukan kedalaman laut. So di sini kita ada rajah dia ada pemancar dia di sini, anak panah ke bawah. Di mana apabila dasar laut tu dia akan pantulkan semula gelombang berkenaan dan diterima oleh penerima. Maka dia bolehlah sama ada dia nak memetakan laut di bawah. Kedalamannya. Jadi kita tak payah nak selam, nak cek, okey yang ni ada benda ni dan sebagainya. Maka untuk yang ni tujuan dia adalah untuk menentukan kedalaman. Okey, bagaimana dia tentukan kedalaman berkenaan? Kita tengok beberapa soalan lah Akmal. Okey, soalan untuk A. Okey, ada yang nak jawab bahagian A? Ini senang ni, cikgu. Bacakan soalan terlebih dahulu ya sebelum memberikan jawapan. Okey, murid-murid? Alright, jom. Siapa yang nak menjawab dulu bagi yang bahagian A ini? Maksud saya soalan A. Silakan. Okey, Amna. Okey, Amna silakan. Apakah ciri gelombang bunyi yang digunakan untuk menentukan kedalaman laut? Boleh dipantulkan. Boleh dipantulkan. Jawapan diberikan oleh Amna. Dia punya ciri gelombang bunyi. Okey, digunakan untuk menentukan kedalaman laut, boleh dipantulkan. Kalau tidak boleh dipantulkan, bermaksud dasar laut tu menyerap gelombang berkenaan, maka kita tak dapatlah hasilnya. Itu maksudnya boleh dipantulkan. Yang ni soalan ni murid kita kena faham. Yang dia nak adalah ciri. Kadang-kadang dia katanya gelombang bunyi ni ada maksud yang lain. Sama ada gelombang membujur ataupun gelombang melintang. Takut silap dia faham dia punya soalan, dia akan bagi jawapan gelombang membujur. Yang tu soalannya macam mana? Apakah jenis gelombang? Bagulah gelombang membujur. Yang di sini ciri dia. So kena faham betul-betul lah. Sebab kadang-kadang kesilapan tu berlaku apabila kita tengok je, gelombang bunyi, maka terus dia bagi jawapan membujur. Jadi silaplah. Itu pemahaman dia, teknik untuk memahami soalan yang diberi. Walaupun soalan ini satu markah kan, cikgu? Satu markah. Tapi kalau hilang satu markah, tidak dapat. Orang kata tak cukup 100% tu kan? Ya, betul. Tak dapat A+. Okey. Okey, seterusnya Akmal. Untuk B, siapa nak jawab untuk B? Siapa untuk B? Okey, Haikal. Ya, silakan Haikal. Haikal boleh on mic ke? Awak tengah rap ke tu, saya tak dengar suara awak. Okey, Haikal. Malu pula dia. Mengapakah gelombang bunyi? Mengapakah gelombang bunyi? Okey. Mengapakah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi digunakan? Menghasilkan hal laju yang tinggi supaya tidak mudah menembusi kedalaman laut. Supaya tidak mudah, anda pasti tidak mudah atau lebih mudah? Supaya lebih mudah, Okey. Gelombang bunyi ini mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Maka jawapannya menghasilkan hal laju yang tinggi supaya lebih mudah menembus kedalaman
laut. okey. Maksudnya ni, tetapi dia sebab dia boleh dipantulkan apabila ada kita dasar laut tu mungkin ada batu, pasir ke apa, Yap. maka dia akan pantul baliklah. Okey, kedalaman tu sebabnya dia medium dia adalah air. Maka dia mudah menembusi air lah. Okey, jawapan dia pertama ni sebab dia tinggi lah. Okey, maksudkah laju yang tinggi supaya lebih mudah menembusi kedalaman laut. Okey, 1 markah. Baik. Okey, seterusnya untuk C. Oh, 2 markah ni cikgu kan? Yang ni 2 markah. Okey, silakan. Ada siapa? Fakhruddin Okey, Hadi. Fakhruddin. Alright. Mari kita. Terangkan bagaimana gelombang bunyi daripada pemancar diterima oleh penerima. 1. Pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut. Kedua pula, dasar laut memantulkan gelombang kepada penerima. Okey, yang tu dia panggil proses dia. Okey, proses dia bagaimana gelombang bunyi daripada pemancar diterima. Kalau kita tengok di sini diterima oleh penerima, maka dia kena terangkan satu pemancar, satu lagi penerima. Okey, jawapan dia bagi tadi kalau kita tengok, yang ni jawapan ni semua ada dalam buku lah, Kemas, tak ada masalah. Okey, dan saya pasti cikgu pun dah terangkan tadi juga kan? Ya betul, dah bagi jawapan sebelum kita tanya. Yap. Okey, so jawapannya pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut dan dasar laut memantulkan gelombang kepada penerima. Yang ni saya pecahkan kepada 2 sebab dia 2 markah. Kalau anak murid dia buat 1 ayat sahaja, Macam mana tu? pun boleh 2 markah. Sebabnya dalam 1 ayat dia bagi 2 benda yang kita nak. Yang ni saya pecahkan supaya kita mudah nampak. Maksudnya poin boleh dalam satu poin ayat boleh pun boleh dalam juga? satu ayat pun boleh. Tapi kena tengok betul-betul lah caranya tu. Kalau kita tengok nak buat 1 ayat macam mana? Pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut. Lalu dasar laut memantulkan gelombang tersebut kepada penerima. Pun boleh. Ataupun dibuat satu-satu. Tak ada tidak masalah. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian D. Okey, bahagian D. Siapa nak jawab? Di Okey, Putri Mariam. Mariam. Silakan. Nyatakan 2 kegunaan bunyi selain daripada untuk menentukan kedalaman laut. Jawapannya, untuk mengesan kedudukan sekumpulan ikan dan memeriksa pertumbuhan fetus dalam rahim ibu. Okey. Okey, kegunaan lain lah. Okey, kegunaan bunyi selain daripada menentukan kedalaman laut. Yang pertama tadi dia bagi mengesan kedudukan sekumpulan ikan dan juga satu lagi memeriksa pertumbuhan fetus dalam rahim ibu. Okey. Alright. Seterusnya 2 markah di sini ada 2 kegunaan lah dia nak. Okey, seterusnya E, pengiraan. 2 markah, ada yang nak jawab? Amna, Okey, silakan. Amna. Penggema bunyi menghantar gelombang bunyi melalui air untuk menentukan kedalaman laut. Halaju gelombang bunyi itu dalam air ialah 1850 ms-1. Gema gelombang bunyi itu diterima 0.6 saat selepas penghantaran. Hitung kedalaman laut. D sama dengan 1850 darab 0.6 per 2. Okey. D sama dengan 555 m. Okey, 555 meter. So saya letak di sini di mana 1850 adalah V lajunya. Okey, 0.6 saat ni adalah masa. Dia masukkan saja dalam formula. Okey, dia masukkan saja dalam formula dia dapat 1 markah dan jawapan yang dikira 1 markah. Okey, 555 meter. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor 2. Boleh, Akmal? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, Rajah 2.1 menunjukkan satu spring berbeban bergetar pada kedudukan keseimbangan. Betul. Okey, dari sinilah PQ dan juga R. Okey, soalan yang bahagian A. Okey, ada yang jawab bahagian A? Okey. Soalan Mungkin mudah Haikal boleh, Haikal? Pilih saja PQ atau R. Okey, silakan Haikal. Pada kedudukan manakah P, Q atau R yang menunjukkan spring berbeban itu dalam keseimbangan? Spring Q. Okey, spring pada kedudukan Q. Keseimbangan tu maksudnya dia duduk dalam keadaan rehat. Yap. Seperti mana bandu Akmal tu dalam keadaan rehat di mana tengah-tengah. Kalau Akmal tarik, dia dah ada tenaga lah di situ. Betul. Okey, seterusnya B1. Ada yang jawab B1? Seterusnya
Mungkin Haikal juga. Oh, okey. Fakrudin. Fakrudin. Silakan Fakrudin Hadi. Mengapakah spring berbeban itu berhenti bergetar selepas suatu tempoh masa? Spring itu kehilangan tenaga. Okey. Kenapa berhenti selepas suatu tempoh masa kerana kehilangan tenaga? Ya. Okey, lama-kelamaan dia akan berhentilah. Seperti mana kalau kita berayung. Okey, berayung guna buai, tak ada tenaga tambahan, maka dia akan berhenti. Ya. Okey, seterusnya bahagian Silakan. yang kedua. Yang ni. Yang kedua. Terangkan. Okey, Puteri Mariam. Terangkan mengapa spring berbeban itu bergetar berterusan apabila motor elektrik disambungkan kepada spring itu. Jawapannya Okey. adalah motor itu membekalkan tenaga. Apabila motor bergetar, ia menyebabkan spring bergetar. Spring tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, yang ni diguna motor. Bermaksud motor ni memberi tenaga luaran lah, tenaga tambahan kepada spring berkenaan. Okey, motor itu membekalkan tenaga. Apabila motor bergetar, maka dia menyebabkan spring bergetar. Okey, ataupun spring tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, di sini dia nak satu markah saja. Ke mana-manalah. Okey, seterusnya kita pergi bahagian C. Okey, ada yang nak jawab bahagian C? Okey, yang C. Ada sesiapa? Okey, Amna. Raja 2.2 menunjukkan 3 bandul rikas RS dan T yang mempunyai panjang yang berbeza. Pendulum manakah yang mempunyai tempoh ayunan paling lama? S. Okey, tempoh ayunan paling lama. Kalau kita tengok gambar ni, dia mempunyai panjang yang berbeza. Berbeza. So kalau panjang yang berbeza, kita tengok yang mana tempoh dia lebih lama, iaitu S. Sebabnya semakin panjang panjang bandul dia ni, semakin bertambah panjang bandul, semakin meningkat tempoh ayunan. Yang tu dia punya hipotesis dia lah. Ya, betul tu. Okey, dan Okey. seterusnya yang kedua. Aha. Yang kedua, siapa yang nak bagi jawapan? Okey. Lama tak dengar suara Haikal. Haikal. Okey, Haikal. Dua Silakan, cadangan. Ya, saya. Okey. Berikan dua cadangan bagaimana menjadikan semua pendulum itu berayun pada tempoh ayunan yang sama. Panjang yang sama dan frekuensi yang sama. Ya ke cikgu? Kita tengok. Okey. Yang tadi saya beritahu tadi panjang berbeza. Ya. Kalau dia nak berayun ayunan sama, maka betul lah panjang yang sama ataupun frekuensi dia Yang sama. Okey, cikgu. Dapat 2 markah. Dapat 2 markah di situ. Walaupun soalannya mudah, tetapi pastikan berhati-hati. Betul tak? Kerana sayang kalau kita hilang markah, cikgu. Betul, Walaupun Mak. 1 markah maupun 2 markah. Baiklah, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM